musim haji. Kan, musim haji dah tak berapa nak lama dah. Jadi bila kita sebut tentang bulan haji, dalam kalangan jemaah haji kita ni, ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang sat-sat sakit, sat-sat sihat. Lagu tu lah. Kan? Kemudian, persoalannya, sesuai ataupun tidak bagi jemaah haji yang mungkin dia mengalami sakit yang tertentu seperti diabetes ataupun hypertension dan sebagainya untuk menunaikan ibadat haji dan dia dalam masa yang sama dia sedang mengambil ubat-ubatan secara berterusan. Silakan. Okay. Dia sebenarnya Ustaz, untuk warga-warga selalunya orang kata warga emas lah, mak ayah yang seumur dengan mak ayah saya lah yang selalu pergi haji ni kan. Kalau mereka ini mempunyai sakit-sakit, sakit kronik lah terutamanya, kalau setakat demam, batuk macam tu orang macam asat saja sembuh kan. Dia mengikut penilaian doktor. Memang bukan tabung haji memang ada kan, depa kena dapatkan. Ya, depa memang kena ikutlah apa pemeriksaan kesihatan dia tu. So kalau doktor lepaskan depa kata okay puan you are fit untuk pergi haji. So tak ada masalah. Tapi kita di sini datang sebagai seorang ahli farmasi, kita akan educate lah, kita akan share cara-cara untuk depa macam mana nak manage depa punya ubat-ubatan. Sebab bila pi sampai ke Mekah, Madinah nak pi tawaf apa semua kan, semua benda ni menggunakan tenaga, takut penyakit tu memudaratkan. Tapi sebenarnya kalau pengambilan ubat secara berterusan, makan ikut waktu, tak skip, insyaAllah penyakit-penyakit kronik ni akan terkawal lah. So jangan risaulah, asalkan doktor bagi kebenaran, bagi kelulusan, makan ubat dengan sebaiknya, insyaAllah semua okey. Baik, walaupun dia mengidap penyakit-penyakit yang kronik lah, macam diabetes dan semuanya kan. Betul. Baik, tadi Siti Awar dah sebut tentang persiapan ubat-ubatan. Jadi kalau macam orang-orang yang macam ni lah kan, orang-orang yang kita katakan kalau setakat demam sesama tu, okey kita faham. Kita kat sini pun demam sesama, kat sana pun telah lah kan. Kadang-kadang dari sana kita demam batuk tu, sampai kita balik tak lega-lega lagi. Jadi apa persiapan yang perlu dilakukan oleh jemaah haji berkaitan dengan ubat-ubatan ni sebelum mereka ini terbang ke Tanah Suci? Okay, ni saya ni sukalah kalau nak bagi contoh, saya suka bagi contoh mak ayah saya sebab dekat dengan kita kan. So kita tahulah. Macam ayah saya mempunyai sakit jantung. Dah pernah buat surgery dekat IJN. So jadi ubatnya memang selungguk lah, orang kata banyak. Saya faham orang yang sakit jantung ni ubat dia kena duduk tempat gelap. Ada ubat yang kena duduk tempat gelap. Dia ada banyak ubat. Ayah saya punya ubat 11 kot. 11 biji kot. Tapi ada jenis yang kena simpan tempat gelap. Baik. Ada yang tak perlu. Nanti kita cerita bab tu. Basically, kalau mempunyai penyakit yang memang hari-hari kena makan ubat, jadi make sure lah bekalan ubat tu cukup. Satgi dah datang naik dalam flight kan, sekali Allah bawa satu papan je. Padahal untuk tempoh masa sepanjang haji tu sepatutnya kena 3 papan. Baik. Jadi tak proper lah macam gitu. Jadi sebaiknya persiapan sebelum menunaikan haji, pastikan ubat-ubatan yang nak dibawa ni semua cukup bekalan. Kira bagi lebih sikit tak apa, in case hilang ke jatuh ke tak ada masalah, tapi make sure cukup lah. Tapi kalau jenis macam ni kan, dia ada satu kes lah. Macam ni cerita benar. Cerita benar, tapi saya tak boleh dedahkan lah siapa dia kan. Kalau saya sebut orang tabung haji mungkin kenal. Nanti kena saman. Nanti kena saman. Baik. Ada seorang ni lah, dia pergi bertugas kan, dia pergi Tanah Suci. Dia ni kita katakan kadar kolesterol dia agak tinggi. Tapi saya difahamkan ubat kolesterol ni dia agak terkawal kan. Jadi dia pun pergi minta kat klinik bagi sepapan je kat dia. Dia nak pergi sana lebih daripada 60 hari. Jadi kalau situasi yang macam ni, saya nak sebut kalau lagu tu kalau situasi yang macam ni, so apa yang dia perlu buat? Selalunya kalau di klinik kesihatan ataupun di hospital kan, memang farmasi tidak akan memberikan selonggok terus sebab kita nak kontrol kuantiti lah ubat kan. Kadang kalau kita bagi setiap patient, kita bagi banyak terus, lagi habis next patient tak dapat apa dah. So memang kita bagi sebulan. Dalam kes yang mana pesakit perlu travel keluar negara sampai 2 bulan, 3 bulan dan nak pergi haji ni kan, sepatutnya kena inform pada doktor akan tulis surat. So bila tiba di kaunter farmasi, semasa kami dispense ubat, kita akan puan nak pergi haji ke? Tak apa, kita bagi supply ubat secukupnya untuk tempoh masa. So puan balik bila balik haji. So kita tengok ubat yang kita bagi ni cukup ataupun tidak. Selalunya macam tu. Jadi jemaah haji ni dia kena bagi tahulah kepada doktor ataupun kepada pegawai farmasi, saya ni nak pergi haji, saya ni nak pergi Tanah Suci. Jadi saya perlukan ubat sekian-sekian. Betul.
jemaah haji kena habaq kat farmasi, kena habaq kat doktor. Pasal apa? Kita tak tahu. Kita bukan ahli nujum, boleh teka-teka, so kena habaq. Apa-apa pun communication lah. Komunikasi itu sangat penting. Baik. Bila sebut tentang ubat, bila kita pergi ambil ubat dekat sama ada di klinik ke, di farmasi ke, kan, kadang-kadang kita tengok ada ubat yang dimasukkan dalam bungkusan yang lain, ada ubat yang dikekalkan dalam bungkusan yang asal. Soalan saya, kenapa ubat ni dia perlu dibawa dalam bungkusan yang asal tu? Kenapa tak boleh transfer kepada plastik putih ke ataupun mana-mana bungkusan yang lain? Saya tanya ustaz lah. Kalau ustaz, saya bagi satu plastik Luxina, plastik kosong Luxina, ada ubat kat dalam tu, duk campur banyak-banyak kan. Saya bagi kat ustaz. Ustaz boleh habaq tak ni ubat siapa? Saya bukan orang farmasi. Saya kalau dapat macam tu, saya tak tahu ni ubat siapa, saya tak tahu. Kalau saya tanya ubat apa? Tak tahu. Makan macam mana? Tak tahu. Itu pasal itulah sebabnya ubat-ubat sepatutnya disimpan dalam bungkusan asal yang ada label. So kalau saya terjumpa ataupun terjatuh orang jumpa, ini ubat Haji Karim. Ubat apa ni? Ubat kencing manis, makan 2 biji. Macam tu. So kita tahu. So pentingnya ubat masuk dalam bungkusan asal, jangan keluarkan, supaya kalau apa-apa jadi pada kita, ubat tu hilang ke apa ke kan, kita boleh senang nak rujuk lah. Petugas kesihatan boleh rujuk. Orang kat custom kalau mereka nak cek ubat kan, kod mereka nak cek apa benda ni, dadah ke apa kan. Yang tu orang panggil Naya Pak Karim tu. Tu Naya Pak Karim tu. Bisa jadi ke? Tak bisalah jadi kan macam tu. Tapi sungguh kalau kita tengok dari sudut tu pun, kalau kita ada logiknya lah kalau kita kekalkan dalam bungkusan yang asal. Ubat ayah saya satu, ubat jantung tu, bentuk love. Allah. Color oren ke kuning saya tak ingat, bentuk love. Ubat jantung lah. Tapi budak kalau ingat lagi, dia ingat coklat lah. Coklat tu gula-gula orang Kedah ni. Bukan coklat yang Nutella tu, bukan. Bukan, tapi coklat ni gula-gula. Baik. Jadi itu berkaitan dengan ubat yang perlu dikekalkan dalam bungkusan yang asal lah. Jadi berkaitan dengan pengurusan ubat-ubat ni juga kan. Macam Siti Hawa, saya adalah dengar Siti Hawa pernah travel jauh. Pergi ke UK ke mana, tak tahu kan. Jadi bila sebut tentang pengurusan ubat-ubat ni, ataupun bila kita nak pergi travel jauh ni, ubat-ubat ni dia ada hak yang manja sikit. Ada hak yang dia tahan lasak. Jadi apa tips yang boleh untuk kita, ataupun yang Siti Hawa boleh kongsikan dengan penonton, macam mana kita nak jaga ataupun nak menguruskan ubat-ubatan dalam perjalanan kita ke Tanah Suci ni? Kalau dia ubat-ubat ni, kalau masuk biar dalam packaging asal, dalam blister dia tak ada masalah, dan masuk dalam satu beg khas. Janganlah masukkan ubat campur dengan kita punya barang makeup, barang skincare, ubat gigi, tak mau. So ubat-ubat masuk dalam satu beg asing. Kalau boleh yang kali sayang lah, sebab kadang-kadang masuk dalam beg, botol ayak tumpah. Bawa ayak teh pula, ayak teh tumpah, melecah lah. Ubat kita tak mau lah gitu. So cara saya, kalau contoh macam mak ayah saya nak pijau kan, macam kita tak ada penyakit banyak sangat. So sekadar saya bawa naik ke dalam flight tu, kita ubat demam, ubat batuk, ubat semua takat tu sajalah. Kalau orang-orang yang memang penyakit kronik, ada banyak ubat yang memang kena ambil hari-hari. Dalam flight tu, bawa secukupnya untuk tempoh flight saja. Contoh kalau perjalanan jauh ke UK kan, berapa jam? 14 jam apa? Tak tahu, saya tak biasa pergi. Saya dah lupa. Saya tak biasa pergi. InsyaAllah boleh pergi. InsyaAllah. Dia berbelah-belah jam kan. So bawa secukupnya untuk tempoh mungkin 1 hari ataupun 2 hari. Selebihnya masukkan dalam beg check-in. Yang bawa naik atas tu pula, kalau ada ubat sirap kan Ustaz, jangan buh dalam botol ayak ke apa ke. Biarkan dalam packaging asal. Masukkan dalam ziplock. Tapi kan Ustaz tahu tak regulation yang kalau naik flight berapa mil kena bawa naik? Tak salah saya 100 ml kot. Kat sini lah kita kata macam kita bagi kelonggaran lah. Kalau botol kan ada botol 100 ml. Baik. Mana nak jumpa? Saya botol sirap, ubat sirap ni saya tak tahu sangat lah pasal tak ada anak lagi. Orang ada anak dia tahu kan banyak sirap-sirap budak kan. Tapi kalau botol itu lebih daripada 100 ml kena transfer sikit lah. Sebab nak bawa naik dalam flight tak boleh kan. Satu tu mesti 100 ml. Total semua cecair tu tak boleh lebih daripada 1 liter. Maksudnya dia boleh lah kita bahagi-bahagi kan, kalau ikut pada peraturan itu. Sebenarnya kita tak galakkan. Sebab bila kita duk ahli-ahli ubat ni takut macam-macam isu jadi. Dan kita pun tak tahu label. Tapi kalau perlu terdesak sangat nak buat naik flight kan, tak boleh lebih 100 ml, bolehlah kita macam ketepikan untuk bekalan naik atas. Sebab kalau tak, sekejap lagi bawa masuk botol asal yang lebih 100 ml, kena buang. Sungguh? Jadi
katakanlah anak tu dia demam atas flight, sekejap nak makan ubat tak boleh pula kan. Betul. Lepas tu kalau ubat tu kalau dia tumpah sekejap berlengah pula, jenuh pula kan. Melekit satu beg. Baik, jadi Siti Hawa, kita akan berhenti rehat dahulu dan kita akan sambung perbincangan kita selepas daripada rehat. Tahukah anda tentang cara simpan ubat yang betul? Saban tahun, keracunan ubat-ubatan merupakan kes tertinggi dalam senarai keracunan bahan kimia. Kanak-kanak berisiko tinggi untuk termakan ubat yang tidak disimpan dengan betul oleh ibu bapa atau penjaga. Insiden tersebut boleh dielakkan dengan mengamalkan cara penyimpanan ubat yang betul. Apakah yang dimaksudkan dengan cara penyimpanan ubat yang betul? Pertama, simpan ubat dalam bungkusan asal berserta label. Kedua, simpan ubat dalam bekas yang sesuai dan mudah dicari. Dan yang paling penting, simpan ubat di tempat tinggi serta jauh dari capaian kanak-kanak. Sentiasa patuhi arahan penyimpanan ubat seperti yang dinyatakan pada label ubat. Bertemu semula kita dalam Temu Haji Podcast ke Udara. Bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Siti Hawa Muhammad Noor, pegawai farmasi dari KKM. Dan kita membincangkan topik berkaitan dengan pengurusan ubat-ubatan dalam kalangan jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci nanti. Baik, kita akan sambung perbincangan kita. Tadi Siti Hawa ada sebut berkaitan dengan pengurusan ubat-ubatan dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci. Cuma saya teringat bila kita sebut tentang ubat ni, macam saya lah. Saya ni bukanlah background, nak kata tak mengaji sains, mengaji. Kan? Kita mengaji sains, kita tahulah medulla oblongata apa semua tu kita tahu. Kan? Cumanya, dari sudut pengurusan ubat, kadang-kadang bila kita dapat ubat demam sekalipun, saya simpan ubat demam tu dalam peti ais. Pada pemahaman saya, ubat-ubatan yang sebegini ni bila simpan dalam peti ais, jangka hayat dia lagi lama. So betul ataupun tidak cara pengurusan yang sebegitu? Dan kalau betul, kalau kita travel, kita naik kapal terbang, atas kapal terbang tak ada peti ais. Kalau kita nak sediakan ice pack tu pun berapa banyak sangat ubat-ubatan yang kita boleh simpan. Yang selebihnya tu kita kena simpan dalam bagasi kita kan. Jadi dalam bagasi, dalam perut kapal itu pun kita tak tahu sama ada dia panas ke, dia sejuk ke. Jadi macam mana tu? Oh, Ustaz, saya dengar Ustaz kata masuk ubat demam, ubat sesemua peti. Allah punggah. Tak boleh Ustaz. Jangan macam tu. Bukan semua ubat kita boleh simpan dalam peti ais. Dah tu nak kata kami ni tak tahu kan. Kita style-style orang kampung ni tengok ubat-ubat ni nak tahan lama simpan dalam peti ais lah. Tak apa. Sebab itulah hari ni jemput saya kan. Itu yang kita panggil tu, kita nak dengar. Kita nak habaq mai, kita nak cerita. Nak habaq mai, okey. Bukan semua ubat perlu simpan dalam peti ais. Dia sebenarnya perkataan yang betul adalah peti sejuk. Peti sejuk. Sebab bila kita sebut peti ais, orang duk ingat kat bahagian freezer tu, ais. Okey. Beku. Bukan yang tu Dah, bukan, jangan. Tu dia akan campur sekali ikan dengan ayam semua sekali kata tu. Dia jadi aiskrim insulin. Dia jadi aiskrim ubat nanti. Aiskrim ubat. Jangan Okey. Ustaz. Dia bukan semua ubat kita perlu simpan dalam peti sejuk. Ada setengah ubat yang perlu simpan dalam peti sejuk, ada ubat yang simpan luar sahaja. Apa-apa pun kena baca balik pada packaging. Sebab packaging setiap ubat tu dia tulis siap dah simpan pada suhu kalau peti sejuk 2 ke 8. Ya. Kalau pada room temperature 25 degree. Betul lah. Baca ataupun tanya je pada farmasi bila ambil ubat tu. Sebab tu orang cakap membaca tu amalan mulia. Malu bertanya. Sesat jalan. Sesat jalan. Okey, tapi hari ni kita tak pergi jalan mana lah, kita duduk tang ni je. Baik, sebut pasal ubat-ubat ni je kan. Tadi dah sebut pasal, saya dah terdengar tadi lah, Siti Hawa ada tersasul sebut pasal insulin. Dah alang-alang sebut pasal insulin ni. Insulin ni dia dikaitkan dengan orang yang kencing manis. Kencing manis satu penyakit. Kalau orang yang mengidap diabetes, kan, dia selalunya disebabkan faktor gula dia yang tinggi. Itulah orang kata makan ni kena beringat. Kan?
Jadi orang yang mengidap diabetes ni, macam mana cara kita nak counter dia punya penyakit? Kalau Siti Awal boleh share dengan kami semua lah. Dia sebenarnya orang yang kencing manis ni, bila kencing manis ataupun nama yang kita suka guna adalah diabetes lah. Diabetes, okay. Kencing manis ni sebelum nak dapat insulin injection ni, insulin ni cucuk. Doktor akan tengok dulu paras gula tinggi, okay, jaga makan, pergi exercise. Dah jaga makan, pergi exercise, gula masih tinggi, doktor akan bagi ubat biji. Start dengan ubat biji dulu. Makan ubat biji, jaga makan, jaga exercise semua, tak turun-turun juga gula masih tinggi, kita akan, bukan kita lah, doktor lah yang akan bagi, okay, puan nampaknya, puan, dia dia memang nak mention orang perempuan sajalah ni. Sebab kita saya ada soalan masa itu. Okey, tak apa, terus dulu. Dok, saya jaga ikhtilat. Okay. Kita bayang puan. Okay. Kita jaga ikhtilat. So macam okay, puan, insulin ni makan dah exercise dah, ubat biji dah, gula tak turun-turun. So doktor akan bagi suntikan insulin. Okey, soalan saya. Bila kita ada, bukan kita lah, orang yang sakit kencing manis ni, dia kadar gula dia tinggi. Tadi Siti Awal sebut puan. Saya teringat kalau orang hak mengandung ni, dia ada satu jenis, kalau dia pergi check up dekat klinik kesihatan, lepas tu dia kata ada apa, diabetik apa dia tau. Istilah dia tu kan. Lepas tu dia bagi dia minum minyak gula. Kawan tu memang dah ada diabetik, apa nama tu lah kan. Kemudian bagi minyak gula pula, takkah dia akan menambahkan lagi kadar gula dia? Faham. Dia sebenarnya ayat gula tu kita nak tengok macam mana badan kita proses gula tu. Okay. Kalau orang macam saya, orang biasa, tak ada GDM lah kita panggil, tak ada kencing manis masa mengandung. Okey. So, GDM istilah dia. Okey. Kita tak ada kencing manis masa mengandung kan. Jadi paras gula tu lepas kita minum, tunggu sat dia akan kurang lah. Baik. Tapi untuk ibu yang mempunyai GDM ni, bagi minum air gula dia tak turun-turun. Gula dia tinggi. Okay. So kita akan nampak perbezaan antara orang yang ada GDM ni, gula dia tinggi berbeza dengan orang yang tak ada GDM, gulanya akan nampak perubahan lah. Tapi dia kata minum air gula ni tak sedap. Bukan air gula ni manis ke? Dia sebenarnya, Ustaz, dia bukan minum air yang manis sedap-sedap jus tu. Dia bukan Ribena. Dia yang pekat tu. Ustaz masuk. Saya ingatkan Ribena ke ataupun Sangkuit ke kita minum air gula tu. Ustaz masuk 3 cawan gula, Ustaz buah air sikit je. Okay. Try minum tengok. Sedap tak sedap? Tepu lah kita rasa. Tepu lah. Tak sedap lah, manis sangat. Okey. Jadi itu rawatan untuk orang yang diabetes lah. Kan? Ada orang ni dia jenis takut makan ubat. Kan? Dia tak sampai ke tahap insulin lagi. Tapi dia dapat ubat biji. Dia nak boleh telan ubat biji tu, saya tak tahu dia berapa lama. Kan? Dia tenung ubat tu sopa kalau dia ada power mata tembus kan. Jadi kalau jenis macam ni kan, dia tak boleh nak telan ubat biji. Macam mana dia nak kena ataupun dia nak kawal dia punya keadaan diabetes dia tu? Ini sebenarnya dia kena berbincang dengan doktor dan ahli farmasi yang betul-betul merawat. Kita tengok apa keperluan. Sebab ubat diabetes ni bukannya semua boleh hancur ke buat jadi ayak ke tak. Yeah. So sebenarnya kita tidaklah nak terus-terus macam sakit, tak boleh telan. Terus cucuk. Tak boleh. Kita akan start dulu mungkin masukkan dalam makanan. So telan makanan, telan ubat tu dengan nasi. Kita doktor akan cubalah untuk tengok apa cara yang terbaik yang pesakit boleh cuba untuk ambil ubat tersebut. Yeah. Dia macam ikut individu. Psikologi lah ni. Mungkin lah. Psikologi lah. Okey. Jadi tadi sebut pasal insulin. Bila sebut pasal insulin ni, saya cuma nak tahu lah kan. Masa saya pergi Tanah Suci hari tu, adalah roommate saya. Dia ni orang yang ada penyakit diabetes. Kemudian saya pun pelik juga. Saya tak pernah tengok insulin ni. Kan? Nak kata punya tak ambil tahu lah pasal ubat-ubat ni. Saya tak pernah tengok. Jadi dekat bilik kami tu ada peti ais tau. Peti sejuk. Peti sejuk. Tapi saya boleh kata peti ais juga sebab satu pintu je. Okey. Saya pun buka pintu tu. Saya nampak botol kecil kan. Tapi dia letak tepi pintu lah. Dia letak tepi pintu. Saya dah pelik lah botol apa sebenarnya kan. Jadi cara yang betul untuk kita simpan ubat dalam peti sejuk ni macam mana? Insulin tu lah maksud saya. Lama saya tunggu Ustaz nak sampai soalan ni. Dia memang pergi jauh. Dia memang pergi jauh. Dia kuna sangat. Bukan. Dia macam ni tau. Dia bila ada rukhsah untuk jamak pasar, kita ambil. Ustaz sampai Jitra dia pergi Kulim, dia patah balik. Kulim balik kampung dulu. Okey. Okey Ustaz, insulin ni kan yang Ustaz nampak macam aiskrim tu kan. Dia sebenarnya adalah suntikan insulin. Okey.
Kalau mungkin ada yang tak familiar dengan ubat insulin ni, mungkin Ustaz sendiri familiar apa saya tengok selain Tak, itu first time time. saya tengok insulin tu. Dia sebenarnya dia macam dia ada satu set. Okey, Dia ada pen, Aha. yang Ustaz jumpa tu adalah pen fill. Okey. Maksudnya dia macam ubat tekan. Ubat Saya insulin. nampak macam botol tau, botol Dia kecil. botol kecil macam tu. Dia kita panggil pen fill. Oh, Pen pencil, fill okey. ni masuk dalam pen insulin. Dah masuk dalam pen insulin, kita pasangkan jarum. Untuk perjalanan jauh ni, kalau duduk Okey. rumah tak apa, tapi bila berjalan jauh, sebab insulin ni perlu disimpan dalam peti sejuk. Okey. Jadinya perlu membawa sekali pack ais dan Mhm. cooler bag. Bag yang macam sejuk, yang tahan sejuk lah, boleh masuk. Yang duk isi susu anak tu. Ya, yang duk Okey. isi susu anak, yang duk isi aiskrim macam tu. Cuma jangan campur lah. Jangan campur, memang janganlah campur aiskrim, jangan. Lagi tiba ada Cornetto sebelah insulin, tak boleh. Okey. Masuk dalam satu bag. Tapi kalau orang diabetes ni dia boleh makan aiskrim tak? Aiskrim ada macam-macam jenis. Aiskrim yang manis tak manis. Dia sebenarnya bila orang diabetes ni, kita bukan nak mengekang, dia tak boleh langsung makan benda manis. Okey. Dia kena watch your diet, kena tengok jaga pemakanan macam mana. Kan nak makan boleh, tapi janganlah tibai sampai 10 tak. Makan satu sebatang tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau orang yang mengidap diabetes ni, banyak pula cerita pasal diabetes ni kan. Itulah tak habis jawab soalan. Masuk diabetes Itu. Ustaz ni. Tak, dia bukan. Dia Curious, sebab curious. kawan-kawan ada yang mengidap diabetes dan sebagainya. So macam kalau mereka tengok ni, mungkin ada panduan-panduan lah kat mereka kan. Adakah orang yang mengidap diabetes ni, kalau dah sampai ke tahap dia dah kena cucuk insulin, dia boleh baik, dia boleh lega. Dia sebenarnya insulin ni, kita hanya kawal sahaja. Nak kata boleh, lepas cucuk insulin ni terus baik. Macam kalau demam kan, kita makan paracetamol, kita kebah demam tak payah makan ubat dah. Okey. Untuk penyakit-penyakit kronik macam hipertensi, diabetes, dia adalah penyakit yang kita hanya boleh kawal sahaja. Okey. So kalau kita dah start cucuk, dia kena jaga makan dan continue cucuk ikut dos yang doktor tetapkan lah. Mungkin Maksudnya dosnya, kalau dia jaga makan, Mm-mm. paras gula dia tu boleh turun balik lah. Dia dimulakan dengan insulin Okey. sebab dia jaga makan tak jalan. Okey. Dia exercise tak jalan. Dan sebenarnya dia berkait rapat juga dengan penghasilan insulin dalam badan kita sendiri. So dia ada beberapa sebab punca yang menyebabkan seseorang itu mendapat diabetes lah. Diabetes type 1 ada, diabetes type 2 ada. Tapi diabetes ni disebabkan badan kita ni dah resistant. Dia dah tak detect insulin. Okey. So gula tu duk tinggi sebab insulin banyak Maksudnya dalam badan kita ni dah tak produce insulin lah. Dia boleh jadi sama ada tak produce insulin dah, pankreas tu dah tak buat kerja. Okay. Satu lagi Malas insulin tu dah tak load. Apa dia tak load? Tak load maksudnya insulin tu ada tapi badan kita dah tak detect. Okey. Jadi gula tu tinggilah. Insulin tu dia membantu untuk turunkan gula dalam darah. Okey. Dia tukar gula tu jadi energi. Dia macam adalah proses-proses simple termnya, gula tu ditukar jadi energi. Oleh inilah ada hormon-hormon dalam badan dan insulin antaranya lah. Saya dengar pun macam complicated. Saya takut lagi ustaz pening, jemaah haji pun pening. Berkait dengan diabetes, contoh macam ubat-ubatan macam orang yang mengidap kolesterol ataupun dia darah tinggi, adakah sama dengan situasi dia dengan penyakit diabetes ni? Maksudnya dia makan ubat, orang akan cakap kalau dia makan ubat kolesterol ke ubat darah tinggi, once dah makan maka selama-lamanya dia kena makan. Adakah macam tu? Ini sebenarnya bergantung kepada penilaian doktor terhadap pesakit itu sendiri. Dia kadang-kadang bila orang makan ubat untuk penyakit kronik ni, dia rasa aku makan, dah elok, dah sihat, tak payah makan dah lah. Sebenarnya dia nampak sihat, dia rasa sihat sebab dia makan ubat. Ubat membantu untuk mengawal penyakit tersebut, memang rasa macam boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi bila dah stop makan ubat, itulah dia punya gula naik, dia punya kolesterol naik, dia punya darah jadi makin BP dia naik lah. Sebab tu kita cakap prevention is better than cure. Sebelum kena tu kena jaga dulu. Jadi pesanan penaja dekat sini, jangan memandai-mandai lah nak berhenti. Jangan pandai-pandai berhenti. Makan ikut nasihat daripada doktor. Kalau rasa dah sihat, rasa tak mau makan dah, pergi jumpa doktor dulu. Sebab Tanya dulu sebab setiap individu ni berbeza-beza. Kadang-kadang mungkin dia rasa dia sihat, tapi sebenarnya ubat itu yang membantu untuk kekal sihat. Mungkin dia rasa ubat ni dah tak berkesan, pasal nak makan rasa macam sama je, aku duk pening je, gula duk tinggi je. Mungkin dosnya tidak mencukupi. Jadi kalau ada terdetik nak berhenti ke, tak mau makan dah ke, nak duk adjust dos suka hati ke, jumpa doktor dulu, bincang dengan doktor apa-apa sekalipun. Yang ni satu masalah tau. Yang ni satu masalah sebab ada kalangan jemaah-jemaah haji yang sebelum ni, bila mereka pergi sana, mereka dah pergi ke Tanah Suci ni. Jadi
bila kita sebut fas'alu ahla dzikri. Dia keluar dah ayat Quran sikit ni. Kan? Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahli zikir. Ahli zikir ni bukan orang haduk atas tikar sejadah duk zikir. Orang yang ada pengetahuan. Jadi, kita beritahu dekat jemaah haji, jumpa doktor. Doktor akan beritahu makan ubat apa kalau sakit. Jadi, mereka ni pula tak jumpa doktor. Satu bahana yang jadi, kan, satu benda yang jadi dalam kalangan jemaah kita hari ni. Mereka pergi jumpa tak siapa-siapa dan bagi tahu tak payah makan ubat-ubat ni semua sihir. Sihir terus dia bagi. Allah. Saya tak tahu. Mungkin doktor-doktor ni mengaji dekat Universiti Harry Potter tu kot. Jadi ahli sihir belaka kan. Menyebabkan mereka tinggal segala jenis mak nenek ubat mereka bisa makan tu. Menyebabkan bila mereka tinggal, keadaan mereka akan jadi lagi teruk lah. Kan? Jadi apa nasihat Siti Hawa dalam isu ni? Dia sebenarnya mitos-mitos tentang kesihatan ni kan terlalu banyak Ustaz dalam social media kan. Sekarang WhatsApp kan. Tu kata fitnah tu. Grup WhatsApp tu saat saya tengok grup WhatsApp mak saya apa benda ni mak. Pasal apa orang duk hantar-hantar benda ni tak betul mak apa ni. Nah, yang paling syok dalam grup WhatsApp tu tak pasti kebenarannya. Dia dah hantar, saya tak pasti kebenarannya. Dia ada disclaimer Ustaz. Dia wallahu alam. Wallahu alam. Sebenarnya sebarang persoalan tentang kesihatan kalau tiba-tiba baca kan dapat keraguan tu kan, teruskan bertanya kepada orang yang ahlinya. Baik. Kalau kita nak tahu tentang agama, kita nak tahu tentang hukum hakam, adakah kita akan bertanya kepada doktor? Ya. Kita nak tahu tentang hukum hakam, adakah kita akan bertanya kepada ahli sukan? Ya. Tidak, kita akan bertanya kepada ustaz. Kita akan bertanya kepada mufti. Ya. Begitu juga dengan soal-soal kesihatan. Ada sebarang persoalan, keraguan terhadap kesihatan, dengar cerita kata makan ubat buah pinggang rosak, tanya kepada doktor, tanya kepada ahli farmasi. Kita akan terangkan sebaik-baiknya. Sebab bukanlah nak kata ubat ni adalah super power, magic, makan terus sembuh. Tak. Ubat ni pun untuk membantu mengekalkan kesihatan. Ubat pun masing-masing ada kesan sampingan yang mungkin minor lah, tapi kita akan explain supaya orang faham. Yelah, kita pun faham lah. Bukan ubat-ubat ni yang menyembuhkan. Betul. Yang sembuhkan tu tetap Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita berikhtiar. Jadi Siti Hawa, jangan penat dengan soalan-soalan yang saya nak. Banyak lagi soalan saya nak tanya ni. Tapi kita nak berhenti rehat dahulu. Kita akan jumpa selepas daripada iklan ini. Bertemu semula kita dalam podcast Temu Haji ke Udara dan kita masih lagi bersama dengan Siti Hawa membincangkan tentang topik pengurusan ubat-ubatan dalam kalangan jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Baik, balik kepada insulin tadilah. Saya dok kata tak mahu sebut dah pasal diabetes, insulin apa semua ni. Tapi cuma ada satu benda yang saya perasan yang
cara penyimpanan insulin tu tak diterangkan kepada penonton-penonton? Mungkin boleh jelaskan kepada penonton. Cara simpan insulin dan semua ubat lah sebenarnya penting, sebab bila kita tak simpan ubat di tempat yang sepatutnya, di tempat yang betul, ubat tu nanti hilang keberkesanannya. So nanti penyakit tak terkawal dan ada risiko untuk dapat kesan sampingan lah. Okay. So ubat perlu disimpan ikut arahan doktor. Dan insulin ni pula Ustaz, bila kita sebut kan, tadi kita sebut, saya ada sebut insulin simpan dekat dalam peti sejuk. Ya. Tapi dalam flight tak ada peti sejuk, dalam Okay. perjalanan tak ada peti sejuk. Jadi Betul, macam mana cara betul. kita nak simpan? Mm-hmm. Sebenarnya semua orang yang mengambil suntikan insulin ni telah di counselling Ya. sebelum diberi insulin sendiri. Sebelum lah. dia terbang lah. Dia bukan sebelum terbang. Oh, bukan sebelum terbang. dapat ubat Sebelum sendiri. dapat ubat. Ah. Okey. So sepatutnya semua orang yang mengambil suntikan insulin ni tahu. Dia senang je. Ingat konsep ni, pergi mana-mana pun akan boleh pandai nak pusing-pusing. Okey. Pertama sekali, insulin yang kita tengah guna, yang kita dah buang daripada bungkusan, Baik. masuk dalam pen, insulin tu boleh disimpan pada suhu bilik. Tak Okey. ada masalah. Oh, dia bila dah masuk dalam pen, Ha. boleh simpan dalam suhu bilik. Bila kita nak pakai, boleh simpan pada suhu bilik. Sebab dia bertahan 28 hari je. Berapa? Once dah buka, dia 28 hari. 28 hari. Dia 28 hari je. Lepas Sebulan lah kira. Sebulan lah. Okey. Lepas sebulan tu, dia dah tak boleh pakai lah. Okey. Kira dah expired lah. Baik. Tapi kalau insulin itu belum pernah dibuka, disimpan dengan elok di dalam peti sejuk, Baik. itu boleh bertahan sampai expiry date yang ditulis pada packaging. Okey. So itu Selalu berapa lama? berapa lama apa? Tempoh hayat dia tu. Bergantung pada manufacturer lah. Oh, okey. Bertahun-tahun lah. Tak ada Okey. lah singkat setahun ke berbulan-bulan. Oh. Dia bertahun-tahun mengikut manufacturer lah, pengilang lah. Baik. Jadi kalau simpan di dalam peti sejuk, itulah expiry date. Yang mana yang ditulis tu, itulah expiry date-nya. Kalau disimpan di luar peti sejuk, kita dah buka, masuk dalam pen, dia 28 hari saja. 28 hari saja. Kalau yang tak buka sekali pun, tidak disimpan dalam peti sejuk, dia tahan 28 hari je. So, Kalau tak payah. tak dibuka, Dia kalau kita tak mau pakai pun, Okey. tapi kita simpan dia tak masuk peti sejuk. oh. Dia sebulan juga dia tahan. Sebulan juga. So rugi Maksudnya lah. bila kita dah dapat ubat tu, terus kena simpan lah. Ya betul. Terus kena simpan peti sejuk kalau tak mau pakai lagi. Sebab contoh ustaz tak simpan dalam peti sejuk, duk biar berkotak-kotak insulin kat luar tu, semua rosak dalam masa sebulan. Habis. Rosak, rugi, Rosak. tak boleh pakai, habis duit. Membaziak lah. Membaziak. Bila kita nak cakap pergi ke haji ni kan, Ya. so kita akan ada semasa bertolak di dalam perjalanan, bila dah sampai ke Ya, betul. penginapan, Betul. di operasi masyair, betul ke masyair kita sebut? Betul. Masyair. Ain tu sedap dengar. Masyair. Okey. Saya masyair. Okey. Kalau masyair tu lagu Hindustan. Okey. Jadi kalau sepanjang perjalanan kita tak ada peti sejuk. Okey. Jadi yang kita nak pakai insulin ni, kita masuk dalam kita punya bag. Mhm. Yang mana tak mau pakai, yang kita nak simpan dalam peti sejuk tapi tak ada peti sejuk kan. Masuk dalam cooler bag, pastikan ada pack ice. Okey. Supaya dia dapat kekal suhu 2 ke 8 Dia degree. kena bawa lah cooler bag dah tu. Betul. Maksudnya semasa ke masyair nanti, cooler bag tu akan jadi teman rapat dia lah. Betul. Jadi kalau macam dekat masyair, okey, jemaah haji akan bertolak pada 8 Zulhijjah selalunya kan. 8 Zulhijjah dia akan pergi ke Padang Arafah. Masyair tu dia start pada Padang Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Kan? Jadi 8 Zulhijjah dia bertolak pergi. Sampailah kalau dikatakan dia buat nafarsani. Nafarsani dia akan balik ke Mekah dalam 13 Zulhijjah. Jadi bila berapa dalam tempoh tu, kurang 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari lah kan. 6 hari dia duduk di dalam tempoh masyair tu. Seberapa banyak insulin yang dia boleh bawa? Okey. Ini sebenarnya bergantung kepada setiap pesakit. Sebab setiap orang yang mempunyai diabetes ni, kencing manis ni, dia punya dos tak sama. Okey. Kalau orang dos banyak, dia punya insulin habis cepat. Orang Okey. dos sikit, insulin dia tahan lama lagi. So sebaik-baiknya dapatkan nasihat daripada pasukan perubatan yang Baik. mengikuti semasa mengerjakan haji tu. So nanti pasukan perubatan boleh tolong tengok dan kirakan berapa banyak yang sepatutnya untuk dibawa bersama untuk operasi masyair ni. Ya, jadi makcik-makcik di luar sana, makcik-pakcik, maklong-paklong, jangan risau. Tabung haji ada sediakan pegawai-pegawai perubatan, ada pegawai farmasi yang akan membantu jemaah-jemaah haji di Tanah Suci nanti. Kan? Okey. Tadi saya ada dengar pasal manufacturing. Penghasilan insulin tu sendiri bergantung pada penghasilan ataupun pengilang yang buat ubat tu lah. Jadi ada satu istilah yang saya pernah baca pasal ubat innovator dengan ubat generik. Mungkin Siti Awal boleh kongsikan ataupun boleh jelaskan kepada penonton-penonton
apa itu ubat innovator, apa itu ubat generik, mana lagi bagus kan. Ustaz biasa dengar ada orang kata brand original. Brand original, okey. Macam dia kata original dengan kopi ori. Okay. Ya, selalunya orang awam lah yang dia tak familiar dengan perkataan ubat innovator, ubat generik apa dia ni kan. Dia akan kata ni ubat original. Ini bukan ubat brand yang hebat-hebat lah ni. Macam mana kita nak tahu ubat tu ori ke kopi ori? Dia selalunya orang yang tahu, dia orang kata YTJT. YTJT, okey. Itu memang bahasa orang muda. Saya tak cukup Gen Z sebab saya kena tulis dulu baru saya ingat. Ustaz tahu. YTJT yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu kan. Siapa yang familiar dengan ubat-ubat mahal kan. Dia akan kata ubat mahal ni bagus, ubat ni murah tak elok. Jadi ubat mahal itu adalah ubat original? Itu, ya, selalunya ubat mahal adalah ubat original. Sebab brand-brand yang original ni, brand-brand orang kata brand innovator ni adalah yang mempelopori, yang menghasilkan ubat tersebut daripada scratch. Dia menghasilkan, dia buat penyelidikan, dia buat dan sebagainya, dan akhirnya dia mendatangkan, ini adalah ubat yang baru kita jumpa, kita patentkan. Patent. Orang familiar lah kan, bila kita patentkan, maksudnya ini ubat kami buat research, kami patentkan. Jadi harganya mahal kerana dia perlu menanggung kos research tu, kos penyelidikan, kos patent dan sebagainya. Dan ada satu tempoh masa, patent tersebut tamat dan syarikat lain boleh membuat ataupun mengeluarkan ubat yang sama dengan sedikit perbezaan mungkin daripada bahan-bahan sampingan lah, bahan-bahan bukan bahan utama ubat tersebut. Jadi selalunya ubat-ubat generik ni adalah ubat-ubat dengan harga yang lebih rendah kerana tidak perlu menanggung kos penyelidikan. Jadi bila orang awam, mungkin jemaah-jemaah haji ada yang berpendapat ubat yang mahal ini lebih bagus daripada ubat yang murah. Itu adalah satu persepsi yang salah, Ustaz. Sebabnya ubatnya adalah sama, isi kandungannya adalah sama. Contohnya paracetamol kan. Paracetamol, ubat ini mengandungi paracetamol, ubat ini mengandungi paracetamol. Tapi bezanya brandnya tak boleh sebut. Boleh sebut ke? Saya sebut brand X lah. Brand X dengan brand Y. Dua-dua mengandungi paracetamol yang sama. Tapi harganya jauh beza kerana yang saya sebut tadi lah, ini perlu menanggung kos patent dan kos penyelidikan, yang ini tidak perlu. Tapi tak kata kat mereka lah. Macam saya sendiri pun, kalau saya demam, saya dekat tanah suci tu pun, saya agak rigid tau. Kita dah biasa dengan Panadol. Jadi pergi sana, mana kita nak jumpa Panadol? Tak jumpa pun brand Panadol kat sana. Kalau ada pun harga dia tu Masya Allah lah kan. Dia mahal tu bukan sebab patent ori dan sebagainya, tapi sebab tax. Itu masalah dia. Itu satu benda lagi kan. Jadi ubat mahal di sana tu bukan disebabkan original ataupun lebih mujarab sebab dia duduk dekat dengan Kaabah dan sebagainya, tapi disebabkan teks tu sendiri lah kan. Dia bukanlah sebab dibacakan ayat kursi ke apa. Ayat 30 juzuk tu kita baca. Tapi Ustaz kita kena habaq lah, ni penting. Ubat innovator dan ubat generik ni mempunyai keberkesanan yang sama. Jadi penonton-penonton tak perlu risau lah. Dari sudut mujarab dia tu, insya-Allah kan, mendatangkan hasil ataupun manfaat kepada badan kita lah. Jadi bila sebut tentang ubat-ubat ni, ada yang kita simpan dalam pill box. Jadi boleh tak jemaah haji nak gunakan pill box untuk memudahkan pengambilan ubat ni? Kalau boleh, cara yang macam mana yang kita boleh nasihatkan kepada jemaah-jemaah haji ni? Jadi sebenarnya Ustaz, bukan semua orang boleh menggunakan pill box. Ini saya nasihat secara jujur lah, sebab kadang-kadang bila adanya pill box ni, orang jadi tak cakna dengan ubat apa yang dia ambil. Saya dia tahu buka Isnin makan, buka Selasa makan, orang lain yang buat. Tapi kalau kita ada penjaga, ada anak-anak yang fasih yang tahu, tak ada masalah. Sebab kita masih boleh tahu ubat ni ubat apa, dalam hari Isnin ni ubat apa, hari Selasa ni ubat apa, sebab ada rekod dokumen lengkap. Kalau nak menggunakan pill box, tak ada masalah, tapi pastikan buat untuk cukup 7 hari sajalah. Jangan buat hantam sampai 3 minggu, 3 bulan. Rosak, ubat rosak. Sebab ubat-ubat ni bila kita simpan dalam packaging asalnya kan, dalam blister, dia selamat daripada matahari. Dia selamat daripada moist. Orang kata apa, lembapan. Sebab ubat ni kalau Ustaz perasan, bila dia terdedah, ada setengah ubat ni dia sensitif. Dia hati tisu. Dia sensitif. Dia kena matahari sikit, dia tukar colour. Dia kena moisture sikit, dia jadi kembang. Melengah, kembang, cayak. Kalau Ustaz pasang vitamin C selalu. Vitamin C ni dia sensitif kepada matahari. Sebab tu dia selalu duduk dalam botol gelap. So kalau dia tak duduk dalam botol gelap, pill box dia
color cerah ke main transparent kan. Itu terdedah pada matahari senang baru rosak. tahu sebab apa vitamin C budak-budak tu duduk dalam botol gelap. Saya baru tahu. Dari dulu duduk pekat. Sebab apa dia duduk dalam botol gelap? Kan kenapa kita tak boleh letak dalam botol yang cerah kan? Sebab dia sensitif, dia ada tisu. Kalau kita letak kat luar sekali kita nampak dia macam kena sopak. Color dia bertumpuk-tumpuk. Itu maksudnya dia tak elok lah. Jadi tak semua ubat lah boleh simpan dalam pill box. Ya, tak semua ubat boleh simpan dalam pill box. Kalau nak simpan ubat dalam pill box, kita nasihatkan gunting sekali dengan blister tu. Dia tu. Gunting sekali blister masuk dalam. Okay. Jadi ubat tu selamat, tak bercampur. Dia tak orang kata orang kata apa? Bergesel-gesel lah sama ubat-ubat. Boleh menyebabkan ubat rosak lah, bercampur-campur kan. Menjaga ikhtilat di antara ubat lah. Antara ubat pun kena jaga ikhtilat. Masya Allah. Masukkan dalam packaging asal. Jangan simpan sampai 3 bulan lah. Seminggu cukup lah. Okey. Jadi ubat yang perlu disimpan dalam blister jangan kita bawa keluar lah. Betul. Jadi ubat yang kita boleh bawa keluar masuk dalam pill box. Maka kena ada label yang tertentu lah untuk memudahkan pengambilan, tak? Sebaiknya macam tu. Sebaiknya macam tu lah. Kalau dia tak ada penjaga, kalau dia ada penjaga tu mudahlah sikit. Kan? Jadi bagi orang yang tak ada penjaga ni, sebab yalah tak semua orang boleh pergi haji kan. Dia kadang-kadang dia dah berusia tapi dia tak boleh nak bawa pengiring dan sebagainya kan. Semua ni rezeki lah kan. Jadi bila masa yang sesuai untuk dia ambil ubat-ubat kan, kadang-kadang yalah kita nak makan ubat ni kadang-kadang kita lupa. Kan ubat ni kalau demam berapa jam sehari kita nak kena makan kan? So bilakah masa yang betul atau masa yang sesuai untuk kita ambil ubat-ubat ni? Okey. Dia sebenarnya kita duduk dekat Malaysia ke, kita duduk kat Zimbabwe ke. Okey. Dekat kenapa Zimbabwe? Tak tahu, dia terfikir. Okay. Kita duduk mana-mana sekalipun, timing dia punya jarak masa tu sama. Kalau 1 kali sehari, makan setiap 24 jam. Okey. Sebut pasal 24 jam. Itu kalau 1 kali sehari lah. Kalau 2 kali sehari? 2 kali sehari setiap 12 jam. 12 jam. Kira 24 tu. Macam 24 jam sehari bahagi. Antibiotik dia sekali sehari ya kan? Ada bergantung. Ada antibiotik 4 kali sehari. Ada? Ada. Okey. So macam gitulah. Dia 24 jam satu hari tu kita bahagilah. Kalau sekali 24 jam. Kalau 2 kali setiap 12 jam. 24 tu bahagi dengan berapa kali? Ya, 3 kali berapa Ustaz? 3 kali kita 8 jam. 8 jam. 8 jam. 4 kali? 4 kali 6 jam. 6 jam. Ustaz boleh kira. Semua orang boleh kira lah maksudnya. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, bila sebut tentang dos pengambilan ubat ni, sama ada 24 jam, 12 jam, kan? Pembahagian jam-jam dia ni, kita kat Malaysia, okey lah. Kan? Katakan kita demam, kita nak kena makan paracetamol tu 6 jam, setiap 6 jam tu kita kena makan 2 biji. Contoh, maksudnya 4 kali sehari lah kan? Kemudian kita nak kena travel ni. Bila nak kena travel, zone masa dia tu pun, timing zone dia tu dah berubah. Jadi macam mana kita nak selaraskan, kita nak sesuaikan zone masa dia tu? Dia beza masa antara Malaysia dengan kat sana berapa Ustaz? Berapa? 5 jam tak salah. 5 jam. 5 jam lah. Contohnya ambil ubat kan, dekat Malaysia dah makan sekali kan, waktu pagi. Jadi contoh ubat tu mungkin 3 kali sehari lah setiap 8 jam. Jadi kat sini dah makan pagi. Jadi bertolak perjalanan sampai Mekah, turun naik ambil barang apa semua kan. Sampai Mekah masih pagi. Okay. Jadi dah rasa aku dah makan dah pagi tadi. Ni pagi tak payah makan lah. Aku makan. Dia kira tang pagi ya? Mungkin ada orang fikir macam tu. Aku dah makan pagi. So satgi tak payah ni dah sampai Mekah ni tak payah makan dah lah. Pagi lagi. Sebenarnya 8 jam telah berlalu. Okay. Kan? Jadi sebenarnya dia kena adjust balik. Walaupun dah sampai masih waktu pagi. Dia nak adjust tu dekat sana ke ataupun dari Malaysia lagi dia kena adjust? Dia boleh dari Malaysia pun boleh, dekat sana pun boleh. Tapi kalau nak senang, nak mudah sebab ubat ni Ustaz, dia ada yang ambil 4 kali sehari, ada yang ambil sejam sehari sekali. Kalau yang ambil sehari sekali tu senang sikit kita nak adjust. Okay. Tapi yang sampai 4 kali, 3 kali tu mungkin memerlukan panduan daripada petugas kesihatan lah. Kalau nak senang, confuse, tanya saja. Dia selalu kan kalau penyakit-penyakit kronik ni sekali sehari lah kot. Kan? Kalau sehari sekali tu betul. Jadi mungkin Siti Awar boleh kongsikan pengalaman Siti Awar travel ke negara orang dari sudut persediaan ubat-ubatan untuk sakit-sakit ringan ni kan. Kita duk cerita pasal orang sakit kronik, kencing manis, diabetes. Kesian kat mereka sakit sikit. Orang yang tak sakit, janganlah kesian kat mereka sakit-sakit ringan. Kita tidak mendoakan mereka mendapat sakit ringan. Tapi bila ke tempat yang cuacanya berbeza, perjalanannya jauh, mungkin terlalu khusyuk beribadah, Masya Allah. Zuhud lah. Rasa macam terlalu khusyuk. Ustazah Siti Awar kat terlalu khusyuk beribadah sampai dulu kisah
Malu saya. Okay. Dulu mungkin penat, mungkin menyebabkan sampai batuk, demam, sesama dan sebagainya. Kita nasihatkan untuk bawa orang kata satu first aid bag. Dalam tu isi dengan ubat-ubatan yang boleh dibeli di farmasi. Yang ini tak perlu mendapatkan preskripsi daripada doktor pun. Sebab apa? Sebab kita nak kurangkan keperluan pesakit ataupun jemaah kena beli ubat kat sana. Ubat sana mahal kan. So bawa daripada Malaysia. Antara ubat-ubat yang boleh dibawa di Malaysia saya bacakan lah. Untuk demam boleh beli paracetamol. Untuk batuk ada satu ubat ni kita panggil diphenhydramine. Selsema, loratadine. Kalau kita takut sikit tekak kan beli lozenge. Lepas tu kalau tahan muntah mungkin ada orang mabuk ke apa kan, dalam flight mabuk ke dan naik bas mabuk kan, boleh beli ubat tahan mentah. Ubat tahan muntah metoclopramide. Tahan sakit kita ada ibuprofen. Macam mak saya sendiri suka makan Voltaren. Macam tu. Cerik birit, cari ubat cerik birit, ubat-ubat gastrik, ubat sembelit. Dan yang paling penting pada saya lah Ustaz, krim pelembap kena ada, lip balm kena ada. Sana kering kan? Sana kering. Kena make sure tangan well moisturize, kita pakai pelembap, bibir pun kena lembapkan juga. Dan tadi Ustaz cakap tentang asma kan? Sebaik-baiknya sebelum kita tahu kita nak pergi jemaah haji, dah nak pergi haji kan? Jadi pastikan asma tu well control lah sebelum perjalanan. Jangan skip ubat. Asma ni Ustaz selalunya orang ada dua jenis pam. Satu pam untuk pelega bila kena attack semput terus pakai. Satu lagi preventer. Preventer ni kena pakai hari-hari. Preventer ni warna apa? Yang pelega ni warna apa pula? Pelega ni selalunya warna Ventolin. Namanya ubatnya Ventolin. Selalunya dia warna merah. Warna merah. Yang Allah Ustaz. Biru. Merah tu dia punya preventer. Saya dah lama tak tengok benda tu. Kalau merah tu adalah preventer. Merah ni kena pakai hari-hari. Dia prevent keradangan dekat kita punya salur pernafasan. So kena pakai hari-hari lah supaya preventer tu boleh mengelakkan salur nafas tu jadi sensitif dan lebih mudah kena asma attack lah. Baik. Kita berbaki lebih kurang dalam 1.5 minit lagi. Setiawa, saya rasa banyak benda sebenarnya kalau kita nak tanya, dan saya percaya penonton-penonton pun mungkin ada banyak persoalan-persoalan yang bermain di fikiran mereka dan sebagainya. Jadi apa nasihat dan pesanan kepada para penonton kita? Dia sebaik-baiknya kan kita nak mengerjakan ibadah haji dengan smooth lah orang kata, dengan lancar. Jadi pastikan penyakit kronik ini terkawal. Cara-cara nak pastikan penyakit terkawal ini adalah dengan menguruskan ubat dengan baik. Sebelum bergerak lagi kena uruskan ubat. Dan pastikan sentiasa menjaga tempat penyimpanan ubat, jauhkan ubat daripada tempat yang terdedah kepada haba, yang panas, yang moisture, yang lembab, dan juga di tempat-tempat yang macam terdedah kepada kanak-kanak lah kalau ada kanak-kanak kan. Jangan letak merata-rata, takut anak-anak ambil. Dan satu lagi saya nak nasihatkan lah, kalau ada sebarang persoalan, sebarang keraguan, jangan tanya orang sebarangan. Tanya terus kepada doktor, tanya terus kepada ahli farmasi, dapatkan penerangan dan penjelasan yang boleh memuaskan hati para jemaah haji supaya kita tak mahu ada masalah nanti. Betul, kita tak mahu ada komplikasi lain-lain lah kan. Makan ubat, ikut arahan doktor, jangan stop, jangan makan terlebih, rasa macam hari ni sihat tak mau makan, esok macam sakit sangat makan lebih, jangan. Ikut nasihat doktor, dan apa-apa pun kalau ada sebarang soalan macam Ustaz tak tahu nombor saya, ini tolong catat nombor ni. Ini adalah Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan. Hampa boleh call, tuan-tuan dan puan-puan boleh call 1-800-886722. Talian bebas tol. Talian bebas tol, tak payah bayar. Bebas tol. 1-800-886722 pada hari bekerja daripada Isnin sampai Jumaat, jam 8 pagi sampai 5 petang kecuali cuti umum. Ada sebarang soalan tentang ubat, call saja. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Siti Hawa di atas penerangan yang panjang lebar. Baik penonton-penonton sekalian, sehingga ini dahulu ataupun setakat ini dahulu Tabung Haji Podcast ke udara dalam membincangkan pengurusan ubat-ubatan dalam kalangan jemaah haji. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Jangan lupa untuk sentiasa ikuti kami di Facebook Tabung Haji Official, di YouTube Tabung Haji dan semua laman media sosial Tabung Haji untuk kita mendapatkan info-info terkini berkaitan dengan pengurusan haji dan sebagainya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, follow dan share video-video kita supaya ia memberi manfaat yang luas kepada orang ramai insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.